Baik, kita akan teruskan dengan haba penyesaran. So, kita dah belajar tentang haba pemendakan. So, mula soalan daripada aktiviti 6 ni, apa yang dimaksudkan dengan haba penyesaran? So, kita mula dengan perkataan haba penyesaran ialah kita biasanya mula dengan perkataan perubahan haba. Okey, yang berlaku apabila 1 mol logam disesakan. So 1 mol logam disesakan daripada larutan garamnya. Oleh logam yang lebih elektropositif. Okey. So dia adalah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol logam, contohnya katakan logam kuprum yang disesakan ni, 1 mol logam disesakan daripada larutan garam dia. Larutan garam dia adalah kuprum sulfat oleh logam yang lebih elektropositif. Contohnya logam elektropositif tu adalah zinc. Zinc akan menyesakan logam kuprum daripada larutan garam dia. So zinc sulfat akan terbentuk. So itu adalah takrif untuk haba penyesaran. So untuk menentukan haba penyesaran, ini adalah eksperimen yang kita akan lakukan. Kita akan guna sebuk zinc untuk menyesarkan kuprum daripada larutan garam dia, iaitu kuprum 2 sulfat. Okey, kita tengok kepada prosedur. Kita mula-mula kita sukat 25 cm3 larutan kuprum 2 sulfat yang kepekatan dia 0.2, dan kita masukkan dalam cawan polistirena, dan kita gunakan termometer untuk mengukur suhu awal kuprum 2 sulfat. Katakan suhu awal dia adalah 30 darjah Celsius. Dan sekarang kita masukkan setengah spektula. Setengah spektula tu bermakna berlebihan dah. Kita tak perlu sebut zinc yang begitu banyak. So kita masukkan dengan cepat dan terus kita kacau campuran tersebut dengan termometer dan rekodkan suhu tertinggi. Katakan suhu tertinggi adalah 40. So kita mula buat pengiraan untuk haba penyesaran. Langkah pertama ialah kita kira haba yang dibebaskan melalui formula MC theta. So M kita, oleh sebab kita guna hanya 25 cm3, so M kita 25 sahaja, C kita 4.2 dan theta kita adalah 10. So kalau kita kira keluar, kita akan dapat 1050 joule ataupun 1.05 kilojoule. Baik, yang kedua kita tulis persamaan kimia, ataupun kita boleh tulis persamaan ion, iaitu zinc campur Cu2+, hasil Cu campur Zn2+. So kita faham bahawa 1 mol kuprum disesakan daripada 1 mol kuprum sulfat oleh zinc. Okey, hitung bilangan mol kuprum sulfat, kita guna mv per 1000. So kalau kita lihat kepada tadi, M kita adalah 0.2 darab dengan 25 bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.005 mol. So bilangan mol ni untuk kuprum juga 0.005 mol. Mereka adalah sama. So bila 0.005 mol kuprum disesakan, haba yang dibebaskan tadi kita kira 1.05 kilojoule. Okey. So bila 1 mol bermakna kita ambil 1.05 bagi dengan 0.005, kita akan dapat 210 kilojoule. Ini adalah haba penyesaran. Delta H kalau kita nak kira adalah negatif 210 kilojoule per mol. Negatif 1, negatif menunjukkan dia adalah tindak balas eksotermik. So kita tulis negatif 210 kilojoule. Kilojoule sudah ditulis. Gambar ajas tenaga, kita tulis paksi tenaga. Lepas tu oleh sebab dia adalah eksotermik, dia akan menurun dan hasil dia kat bawah. So kita guna zinc campur dengan Cu2+, dia akan hasil Zn2+ campur Cu. Delta H kita negatif 210
kilojoule per mol negatif 1. Baik, kita lihat kepada contoh satu lagi soalan. Ini kita nak sesahkan argentum daripada larutan garamnya, iaitu argentum nitrat dengan logam kuprum. So kalau boleh nampak, kita akan guna argentum nitrat atau silver nitrate. Dalam bahasa Melayu kita panggil argentum nitrat. So awal dia 28, isi padu yang kita gunakan 50, kepekatan 0.5. Bila kita campur sebab kuprum ke dalam, suhu dia meningkat daripada 28 ke 30. So kita dikehendaki mengukur haba penyesaran ni. So kita lihat kepada kaedah dia. Langkah pertama, kita kira haba yang dibebaskan. Haba dibebaskan ialah MC theta. M kita 50, kita rujuk kepada sini. 50 darab dengan 4.2 darab dengan kenaikan suhu 2. So kalau kita kira keluar, kita akan dapat 420 joule. Yang kedua, kita tulis kepada persamaan tindak balas. Okey. Argentum nitrat campur dengan kuprum akan hasil kuprum nitrat campur dengan argentum. So kita kena seimbangkan dengan letak 2 di sini dan 2 di sini. Baik, langkah ketiga, kita cari bilangan mol untuk argentum nitrat. So argentum nitrat ni kalau kita kira, kita akan dapati bahawa nilai dia, sekejap cikgu lihat kepada nilai argentum nitrat. Bilangan mol sama dengan mv per 1000. So m kita 0.5 darab 50 bagi dengan 1000. Kita akan dapat 0.025 mol. Okey, 0.025 mol. Okey. Selepas tu kita akan kaitkan bilangan mol kita dengan haba yang kita dapat ni. Kita kaitkan ya. Okey. So oleh sebab kita ikut persamaan, kita nak 1 mol. Okey, 1 mol argentum saja. Okey, so kalau kita lihat kepada tindak balas ni, 0.025 mol argentum. Okey, disesahkan, kita akan dapat 420 joule. Okey, so kita merujuk kepada 1 mol argentum disesahkan, kita akan dapat 420 bagi dengan 0.025. So kalau kita guna kalkulator, 420 bahagi dengan 0.025, kita akan dapat 16,800 joule ataupun 16.8 kilojoule. So delta H kita ataupun haba penyesaran kita adalah negatif 16.8 kilojoule per mol negatif 1. Okey. So kita teruskan dengan soalan contoh D. Contoh D adalah eksperimen di mana kita telah diberi haba penyesaran, tapi kita nak cari kenaikan suhu, hitung suhu tertinggi. So kita perlu cari theta untuk soalan ni. So mula-mula kita kena kaitkan nilai ini yang diberikan adalah 1 mol ferrum disesahkan akan menghasilkan 80.6 kilojoule. So eksperimen ni kita kena kira berapa mol yang kita hasilkan. Kita tulis di tepi. Bilangan mol adalah mv per 1000. Ini adalah perkiraan untuk bilangan mol. Bilangan mol m kita 0.25. 0.25 darab dengan 50 bahagi dengan 1000. So kalau kita guna kalkulator, 0.25 darab dengan 50, okey, lepas tu bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.0125 mol. So 0.0125 mol ferrum disesahkan akan membebaskan X. So kita kira haba yang dibebaskan, 0.0125 ni darab dengan 80,600. So kalau kita darab dengan 80,600, haba yang dibebaskan dalam eksperimen ni adalah 1007.5 joule. So kalau kita nak kira
theta ataupun perubahan suhu, kita tahu haba yang dibebaskan sama dengan MC theta. So 1007.5 sama dengan M. Di sini yang digunakan 50 darab 4.2 darab dengan theta. So theta kita bahagikan dengan 50. Okey, lepas tu 4.2 kita akan dapat 4.79 ataupun 4.8 darjah Celsius. So bila kita kata ini adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu, suhu bermula daripada 29 darjah Celsius, dan oleh sebab kita nak suhu tertinggi, maka dia naik sebanyak 4.8 darjah Celsius, bermakna dia akan jadi 33.8 darjah Celsius. Itu adalah suhu yang tertinggi yang didapati. Baik, kita berhenti di sini untuk haba penyesaran.